asalnya berbeza dan dipengaruhi oleh pengembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Zaman yang pertama ialah zaman pra-kolonial. Zaman iaitu zaman yang belum dijajah oleh penjajah barat. Pada zaman itu, etika telah ada dalam tingkah laku serta kehidupan seharian dari segi formal atau tidak formal, yang disebut sebagai adat, adat resam atau adat istiadat. Sebelum wujudnya zaman kolonial, masyarakat telah ada adab yang tersendiri, contohnya duduk bersimpuh, makan menggunakan tangan kanan, membasuh tangan sebelum makan. Seterusnya, adat resam bagi masyarakat Melayu sebelum kedatangan prakolonial ataupun sebelum dijajah. Mereka telah ada adat yang tersendiri, contohnya lalu di hadapan orang tua, mereka akan menundukkan sedikit kepala. Bagi adat istiadat untuk masyarakat Melayu, sebelum kedatangan penjajah, adat istiadat mereka seperti meminang dan adat merisik. Zaman kolonial ialah zaman selepas kedatangan penjajah atau ketika penjajah datang ke tanah Melayu. Zaman kolonial kita dijajah oleh British, Jepun dan Belanda. Pada zaman ini, adat dan adat resam telah berubah jadi adanya perkataan etika, ethos dan etiket. Etiket yang dibawa dalam tamadun barat oleh penjajah telah terbentuk dalam pemakaian masyarakat Melayu, cara percakapan dan pentadbiran. Sebagai contohnya, cara makan sebelum ini, masyarakat Melayu tradisional makan menggunakan tangan kanan. Apabila masuk ke zaman kolonial ke tanah Melayu, cara makan telah berubah dengan menggunakan sudu dan garfu. Daripada aspek pemakaian kaum lelaki, biasanya mereka memakai baju Melayu ataupun berkain pelikat serta bersongkok. Setelah kedatangan barat, cara adat tadi telah berubah menjadi pemakaian memakai baju kemeja dan kot. Bagi perempuan memakai skirt. Seterusnya, dari segi pentadbiran juga telah berubah daripada pentadbiran tradisional kepada cara pentadbiran penjajah tersebut. Zaman yang terakhir adalah zaman pasca-kolonial. Zaman ini merupakan zaman era moden. Pasca-kolonial membawa makna penjajahan yang berlaku terhadap budaya, iaitu dari mula berlakunya era penjajahan hingga kini. Pertembungan di antara penjajah dengan yang dijajah menghasilkan satu natijah yang membawa perubahan melibatkan seluruh pemikiran dan nilai yang dibawa oleh kolonial. Setiap generasi dalam era globalisasi ini perlu menghayati makna etika dan peradaban yang telah diacuankan dalam negara ini. Seterusnya ialah menganalisis etika dan peradaban melalui sejarah. Sejarah telah banyak mempengaruhi peradaban di Malaysia, bermula dengan kedatangan Islam dan peradaban Melayu Melaka. Pada abad tersebut telah wujudnya satu organisasi pemerintahan Islam yang memberi pengaruh kepada masyarakat ketika itu. Mereka telah mengembangkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem beraja penuh. Pada waktu itu, raja telah dibantu oleh golongan-golongan pembesar, bangsawan seperti bendahara dan temenggung. Kesan daripada itu, maka telah lahirlah agama Islam pada ketika itu. Perkara ini juga telah mendorong asal pengembangan tulisan Jawi dan Arab. Tulisan Jawi dan Arab semakin berkembang ketika itu kerana dipengaruhi oleh agama yang diamalkan oleh raja pada masa itu, iaitu agama Islam. Seterusnya, sejarah kedatangan Portugis dan peradaban dari barat juga telah mempengaruhi acuan Malaysia. Kedatangan Portugis pada waktu itu telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian kaum dan etnik, di mana ketika itu Portugis telah membawa masuk India dan China dan dijadikan sebagai warga negara. Kedatangan Portugis juga telah membawa perubahan dalam sistem atau organisasi dari sistem raja berkuasa penuh kepada sistem raja berparlimen. Raja telah diasingkan kuasa dengan hanya menjaga hal ehwal agama Islam. Sistem ini juga telah diperintah dengan sistem demokrasi, iaitu sesebuah kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Kedatangan Portugis juga telah mewujudkan pelbagai budaya dan agama seperti agama Kristian, Buddha dan Hindu.
Assalamualaikum, nama saya Nurliana binti Muhammad Azani dan nombor matrik saya adalah 23 DBS 20S1018. Seterusnya saya ingin membentangkan mengenai menganalisis etika dan peradaban Malaysia melalui struktur sosial. Baiklah, struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala bagi segi sosiologi pula adalah hubungan yang dibina atau terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Seterusnya, penghayatan dan etika individu adalah berbeza berdasarkan struktur sosial. Ia juga merangkumi dari segi tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, struktur sosial juga terbahagi kepada tiga, iaitu individu, keluarga dan komuniti. Yang pertama adalah individu, di mana sesebuah individu adalah amat penting dalam mengendalikan tata cara kehidupan. Individu yang beretika akan mendapat kebaikan fizikal, ketenangan jiwa, perasaan dan mempunyai kepribadian yang baik. Yang kedua adalah keluarga, di mana keluarga adalah peranan utama dan penting dalam mendidik adik keluarga. Hal ini kerana keluargalah antara mentor yang paling terdekat dengan kita. Contohnya, setiap tingkah laku telah dipraktikkan ketika kita berusia kanak-kanak lagi. Yang ketiga adalah etika dalam sesebuah komuniti dapat membentuk persekitaran yang bersih dan sihat serta memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Etika juga penting dalam memelihara nilai-nilai murni dalam kalangan komuniti yang bertulisan. Justeru, ia dapat meningkatkan kredibiliti dan reputasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamirah binti Kamaridwan, nombor matriks F1010. Saya akan membentangkan tajuk biografi. Yang pertama, biografi dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah. Yang ketiga, menghayati biografi diri sendiri bermula dari kelahiran sehingga kini. Yang keempat, etika dan peradaban Malaysia terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini. Yang kelima, nilai tambahan penghayatan atau pembentukan nilai etika dan peradaban acuan Malaysia harus berbasis pada kesederhanaan dan keadilan tidak akan dapat dipraktikkan pada tahap tinggi. Sekian, terima kasih. Sebagai nilai tambahan, penghayatan atau pembentukan nilai etika dan peradaban acuan Malaysia seharusnya berpaksikan agama. Nilai-nilai etika dan peradaban tidak seharusnya dipisahkan dengan nilai agama. Contohnya, hikmah, keberanian, kesederhanaan dan keadilan. Namun, mana-mana nilai yang bercanggah dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau nilai kesejarahatan Islam seharusnya ditolak dan tidak sesuai dengan warga negara Malaysia. Kesimpulannya, nilai etika adalah pencetus kepada penghayatan penyelarasan di antara manusia, organisasi, masyarakat dan negara. Justeru, dengan adanya kesefahaman dan penghayatan, maka matlamat hidup. Kesimpulannya, nilai etika adalah pencetus kepada penghayatan penyelarasan di antara manusia, organisasi, masyarakat dan negara. Justeru, dengan adanya kesefahaman dan penghayatan, maka matlamat hidup yang cemerlang akan tercapai.